Mampu ke UMNO memenangkan seluruh 96 kursi yang ditandingi oleh calon UMNO? Satu benda yang agak mustahil. Sebab apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim 23 tahun dulu sudah di-repeat balik. Kalau ada pilihan raya umum pun, all this while, waktu Pakatan Harapan menentang UMNO Barisan Nasional, kita tumbang dalam pilihan raya ke-14. Okey, jangan lupa, dia dalam penjara. Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Saudara, saya melihat hari ini talian hayat politik parti kerajaan semakin rapuh. Semakin rapuh hari demi hari. Tambah lagi bila kita dengar ada perbelahan demi perbelahan. Adanya orang kedua, orang ketiga yang mencuba mengatur, mencaturkan masalah politik. Dan yang agak mengecewakan saya melihat bahawa bahtera muafakat nasional semakin robek. Keyakinan rakyat pada muafakat nasional sudah mula tergugat apabila melihat percaturan mereka yang menggunakan muafakat nasional ini untuk mengaut kepentingan politik masing-masing. Dan dalam keadaan begini, saya cakap terus terang, benda yang tak suka saya lapaskan, tapi terpaksa saya lapaskan. Saya melihat perkembangannya, Parti Keadilan semakin marak ke depan. Andainya Duli Yang Mulia Tuan Agong bersedia untuk Parlimen bersidang, besar kemungkinan Kerajaan Perikatan Nasional tumbang. Ini cerita benar. Ini bukan cerita main-main. Ini bukan cerita olok-olok. Kerana Sabah Sarawak pun sudah pun menyatakan paduan mereka terhadap Parti Keadilan. Benda yang tidak menyenangkan pada kita UMNO Barisan Nasional. Ini kita harus berhati-hati, saudara. Di sinilah saya mengatakan antara maruah dan air mata rakyat. Maruahnya bagaimana kita yang satu ketika kita menjadi dominan dalam kuasa politik negara. Dan kesannya bila kita tidak lagi, walaupun kita berada bersama-sama dengan kerajaan, kita tidak dilihat, tidak mampu menyantuni air mata rakyat. Apa yang dituntut oleh UMNO Barisan Nasional dipandang enteng oleh pimpinan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Menteri Kewangan memperlekehkan pandangan-pandangan kita. Sebab itu saya katakan, kalau itulah saya setuju dengan saranan Tengku Razli Hamzah. Kalau kita dah dipandang begitu, keluar aja lah. Buat apa nak duduk dalam tu? Sebab, tapi masalahnya mereka yang atau apa, Saudara Alih Razali angkuh, memang PM Ke-8 yang angkuh. Dia tak mau mendengar pandangan kita. Kalau itu datang saranan daripada UMNO, daripada Barisan Nasional, macam seolah-olah tidak mau didengar. Sedangkan UMNO sentiasa mengutarakan tuntutan inisiatif rakyat. Kita dapat merasai sebab kita mempunyai akar umbi. Parti Perbumian Bersatu tidak ada akar umbi. Ini cerita benar. Tapi bila kita bercakap benda macam ini, mereka marah. Mereka merasa tersinggung. Mereka merasakan bahawa UMNO ni cuba berlagak sombong. Kita bukan berlagak sombong. Sebab UMNO mempunyai saluran akar umbi. Daripada akar umbi itu, dibawa informasi itu bawa ke atas. Maka dibincangkan peringkat pimpinan UMNO. Dan cuba dilontarkan dalam pimpinan kerajaan. Kerana UMNO merasakan dia bertanggungjawab juga dalam membentuk kerajaan hari ini. Tapi tidak disantuni. Ini realitinya. Ini realiti, saudara. Kalau ini keadaannya, dan kita pula ni ada pula wujudnya gerombolan-gerombolan tertentu. Ini dah masuk hari yang keempat. Pimpinan UMNO diserang. Dan saya hairan. Di saat mereka menyerang pimpinan UMNO, terutama Presiden di tingkat 38, dengan kepelbagaian desakan, sedangkan Presiden dah kata, dalam 5-6 bulan lagi, lepas saja darurat, selepas Perhimpunan Agung UMNO, kita akan mengadakan pemilihan. Tak sabar-sabar. Bila bodoh itu berlaku, mewujudkan perpecahan. Kalau kita tak ada kuasa, kita tidak dapat menyantuni sepenuhnya, mengundi daripada rakyat keseluruhan, nak jadi Perdana Menteri macam mana? Saya bila dengar kenyataan Tok Mak Hassan, dia kata UMNO akan bertanding 96 kursi. Dengan 96 kursi, bolehkah kita menang semua? Mampukah UMNO
memenangkan seluruh 96 kursi yang ditandingi oleh calon UMNO. Satu benda yang agak mustahil. Tentulah ada beberapa kursi yang tempang dan yang jatuh. Kalau itu berlaku, boleh ke nak tubuh kerajaan? Yang berebut sangat jawatan presiden ni apa hal? Kadang-kadang mereka gelodak rasa untuk akulah calon Perdana Menteri. Mereka menafikan bahawa UMNO memerlukan penyatuan. Penyatuan yang dibuat oleh Presiden UMNO adalah dengan PAS Muafakat Nasional. Dulu lagi, bila dah wujudnya Muafakat Nasional, berkali-kali saya katakan, wujudnya Muafakat Nasional adalah mimpi ngeri kepada parti-parti pembangkang. Tapi mereka tak nak dengar soal itu. Mereka merasakan masuk dalam Muafakat Nasional, cari jalan untuk jadi pemimpin. Cari jalan, akulah jadi presiden. Cari jalan, akulah orang utama dalam Muafakat Nasional. Akulah akan jadi Perdana Menteri. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk rakyat membuat acuannya. Sebab rakyat akan melihat siapa calonnya. Kalau calonnya penuh dengan korupsi. Kalau calonnya orang tahu penuh dengan pengkhianatan. Waktu UMNO tidak mempunyai kuasa dulu, di mana kamu? Where are you? Waktu UMNO Barisan Nasional kalah dulu, di mana kamu? Kamu tidak menyantuni orang yang melungkuh lumus, berusaha dengan kepelbagaian, merayu, berbincang dengan Tuan Guru Haji Hadi, tidak lain tak bukan Presiden UMNO. Jadi sekarang ni bila tengok nampak gah, nak disingkirkan. Jadi rakyat melihat. Bila rakyat melihat, mereka juga nanti akan membuat perhitungan. Perhitungan rakyat bukan main-main. Kena ingat, UMNO cuma ada 3.7 juta rakyat, ahli. Rakyat Malaysia pengundi ada 18 juta. Ini realitinya. Begitu juga dengan dalam PAS. Pimpinan setengah orang yang setengah, bagi saya half PAS cook. Setengah masak. Bukan Tuan Guru Haji Hadi. Adalah 3-4 orang dalam pimpinan PAS. Pun bersama dengan pimpinan UMNO mencaturkan. Kononnya jadi C5 lah, kumpulan puak Publika lah apa semua. Mereka ni terlalu gairah nak dapat kuasa. Akhirnya kerana kegairahan mereka, maka mereka akan disingkirkan oleh rakyat. Impian, sekadar impian semata-mata. Hari ini tadi, saya mendengar bicara bersama Majlis Profesor Negara. Ada antara profesor, 2 orang profesor tadi, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 1 jam 3 minit. Saya dengar tiap-tiap buah perkataan. Dan bila dilontarkan pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, saya teringat inilah bicaranya sewaktu dia menjadi pemangku Perdana Menteri dulu. Dia mewujudkan satu akta di Parlimen menentang korupsi. Dan beliau masih lagi melontarkan pandangannya untuk menentang korupsi secara tuntas. Saudara jangan lupa, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan dari jawatan kerana dia mengutarakan perkataan, saya tidak bersetuju ada menteri yang dilihat lebih kaya daripada kemampuannya. Menteri itu perlu disiasat. Dengan kenyataan itulah, maka mereka melakukan gerombolan dan menghumban Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada Seri Perdana. Dan akhirnya simpan ke dalam. Walaupun dia di dalam penjara, sepanjang perbicaraan macam-macam cerita, dengan videonya lah, dengan tuduhan itu, dengan tilam diangkut ke mahkamah. Matlamat tidak lain tak bukan just to tarnish ataupun merosakkan image. Masih lagi reformasi wujud. Dan 10 tahun dia di dalam. Saudara ini Ismail Musa. Saya bukan mengarut, saya nak mencerita latar belakang. Dengar baik-baik. Itu baru permulaan. Saya dah cakap terus terang. Saya nampak sekarang ni UMNO diambang bahaya. Muafakat Nasional diambang bahaya. Sebab apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim 23 tahun dulu sudah di-repeat balik. Dan dia sudah mendapat momentum. Kalau ada pilihan raya umum pun, all this while, waktu Pakatan Harapan menentang UMNO Barisan Nasional, kita tumbang dalam pilihan raya ke-14. Okey, jangan lupa, dia dalam penjara. Hari ini dia dah masuk gelanggang. Saudara, jangan lupa ini. Tapi kita lain tak ada. Sibuk nak mengangkat orang ni. Saya cakap terus terang. Dalam keadaan sekarang ni, jangan marah saya. Tujuan saya memberi pencerahan supaya kita faham.
Kalau Anwar Ibrahim berada dalam yang kuasa Sri Perdana, Anwar Musa tak selamat. Dr. Mahathir tak selamat. Berapa orang menteri tak selamat? Malahan ketua-ketua UMNO bahagian pun tak selamat. Sebab dalam kenyataan dia kata bahawa okey, kalau nak masuk dalam politik boleh, tetapi jangan menggunakan wang. Dia menentang politik wang. Ini saya nampak okey. Saya bersetuju dengan saudara Tan Ni Shim. Betul, tak ada masalah pada saya. Bukanlah saya memuji dia, tidak. Tetapi dia membawa satu arus yang tentunya rakyat akan setuju. Dalam kita dulu menang kerana kita kuat. Kerana waktu itu UMNO kuat, padu. Sebab itu terselamat daripada arus reformasi. Saudara, jangan nafikan begini. Jangan selalu marah terus. Kata orang mengarutlah saya ni. Saya nak bagi pencerahan. Supaya kita kembali balik. Begitulah Datuk Seri Presiden UMNO nak menyantunkan. Sebab itu dia bila dia menang sebagai Presiden, dia ambil orang yang lawan dia sebagai Presiden, Tengku Razali Hamzah, duduk sebagai penasihat. Dia ambil, dia offer pada Khairi Jamaluddin untuk diberi jawatan sebagai Ketua Penerangan. Datuk Isyamuddin dijemput balik jadi bendahari kepada Barisan Nasional. Tapi mereka ni tidak nampak untuk bersatu padu. Yang nampaknya sekarang ni apa yang dicaturkan oleh Anwar Musa untuk memecah belahkan lagi Muafakat Nasional ini. Jadi wujud sekarang ni diserang Zahid Masgu. Silakan. Saudara, silakan, tak ada masalah. Tapi apa nak jadi pada anak bangsa kita? Apa nak jadi pada parti UMNO? Saya bersimpati dengan warga UMNO yang tidak berdosa. 3.7 juta ahli UMNO. Yang penyakit ni cuma dalam 100-200 orang saja. Mereka inilah yang melakukan segala kebobrokan dalam parti. Mereka inilah menyertai UMNO dengan wang. Mereka membeli maruah. Mereka membeli undi. Mereka tidak ada perjuangan. Jadi sekarang ni kononnya setelah melihat wujudnya Muafakat Nasional, bahawa kita boleh kembali ke Putrajaya. Sekesan daripada pilihan raya kecil. 7 pilihan raya kecil kita menang. Tapi jangan lupa saudara. Jangan lupa sejarah. Masalahnya dia orang lupa pada sejarah. Sebelum pilihan raya yang ke-14, 2018, kita menang di Kuala Kangsar. Kita menang bertanding pilihan raya kecil di Sungai Besar. Menang bergaya. Tapi apa akhirnya? Apa akhirnya? Datang pilihan raya umum, wuyup. Jangan lupa sejarahnya waktu kita bertanding dulu. Sebelum UMNO itu tumbang di Selangor. Ni Tan Sri Noh kena ingat ni, kena dengar baik-baik ni. Sebelum UMNO tumbang di Selangor waktu itu, ada pilihan raya kecil di Ijuk. Parti Keadilan Rakyat bertanding. Kita meletakkan calon kita dari Barisan Nasional. Menang Barisan Nasional. Itu pilihan raya kecil. Datang pilihan raya umum, kita kalah 1 Selangor, huyup. This is reality, brother. Sebab itu saya kata, kenapalah diorang ni? Kenapa masih lagi nak berkeceramah? Saya berdoalah agar Yang Berhormat Tengku Razali dapat segera sembuh sepenuhnya, duduk together dengan Presiden UMNO, berilah nasihat. Tapi dia tidak akan disukai. Musuh kepada Tengku Razali ini tidak bukan orang macam Anwar Musa. Dari dulu lagi. Biar saya cakap terus terang. Orang yang tak suka, walaupun Yang Berhormat Tengku Razali baik dengan almarhum Tun Sin On, orang tak suka dengan dia Sin On, Ani Hafiz Syamuddin. Sebab masing-masing ada cita-cita. Tapi kena ingat, anda mengejar jawatan, anda mengejar tempat, anda mengejar kuasa, dalam waktu yang sama, kuasa sedang menghambat kita untuk mengheret kita berehat di Sungai Buloh. Sebab saya dengar tiap-tiap biji perkataan yang dilontarkan oleh Anwar Ibrahim waktu dia berbicara dengan majlis profesor. Dan dia menyatakan, pertama sekali dia kata, bukan soal meritokrasi. Yang paling penting adalah dignity diri. Harga diri. Ini dia lontarkan. Kalau ini dicantumkan, maka di mana kita? Kita masih lagi berbalah. Okey, saya tengok tadi ada satu kiriman kepada saya. Ini perancangan mereka, C5 punya perancangan. Daripada bulan Januari sampai bulan Mac, Presiden UMNO dan mantan Presiden UMNO mesti dijatuhkan secara total.
Kenapa? Selagi ada Datuk Najib, selagi ada Zahid Hamidi, selagi itulah mereka tidak akan mampu membawa UMNO ditawan. Zahid Hamidi tidak akan mengizinkan UMNO ini melutut mengemis dengan Parti Pribumi Bersatu. Kerana itu sekarang ni dicipta satu cara baru. Guna dari dalam. Kita pinjam balik ayat Anwar Musa. Pokok kayu itu tidak mampu ditumbangkan oleh mata kapak. Melainkan diambil dahan kayu itu dijadikan ulu kapak. Sekarang ni, mereka sekarang ni merencanakan ulu kapak daripada pokok UMNO untuk menumbangkan rumah UMNO. Ini bahaya, brother. Saya bukan sokong PKR. Dah, orang UMNO dah marah tu. Mereka macam sokong PKR. Betul, Syah Kazai. Saya melihat mereka kecewa. Mereka kecewa melihat di saat UMNO kalah. Di saat UMNO kalah, mereka-mereka yang bermain dengan politik wang semua mula melarikan diri. Kerana kononnya tidak ada masa depan. Yang mana jadi wakil rakyat yang diangkat oleh UMNO menjadi ahli parlimen. Mereka melompat dengan pedih hatinya. Dengan derayan air mata kecewa yang amat sangat. Mereka merelakan, tak apalah. Maka berlakulah 16 orang hijrah. Tak mengapa, tapi jangan lupa ada dendam di hati rakyat. Tunggulah pilihan raya akan datang. Tapi sekarang ini, mereka melihat bahawa orang-orang ini sedang didewakan. Hanya kerana perbalahan, kerana kepentingan peribadi. Ini masalah sebenarnya. Mereka lupa wujudnya Parti Pribumi Bersatu itu tidak lain dan tidak bukan nak menelan UMNO. Lupa. Kerana pentingan. Aku nak jadi calon Perdana Menteri. Maka dipujuklah. Maka berlakulah perundingan yang saya dengar. Maka antara orang yang calon-calon ditunjukkan Hishamuddin dari Johor. Sebab itu usul pertama supaya Datuk Zahid Hamidi berundur datang daripada Bagai Pontian. Saudara lupa. Menteri Besar Johor, Datuk Hasni adalah sister politik pada Hishamuddin dulu. Ini perancangan H2O. Saudara, saya bercakap terus terang ni. Tapi saya nak bagi tahu pada Datuk Hasni, kalau tindakannya begini berlaku, UMNO masih lagi pecah belah, saudara juga akan hilang jawatan Menteri Besar. Jangan lupa, Johor adalah kubu UMNO. Johor tu dulu is the last bastions of the UMNO. Kubu UMNO dimertabatkan di Istana Johor. Tumbang. Kenapa? Kerana perbalahan dalam parti. Dan hari ini lebih teruk lagi. Berlaku kumpulan itu, kumpulan ini. Sebab itu, Tan Sri Syaril menyatakan enough is enough. Janganlah ada lagi kata-kata. Jangan ada persidangan kata. Cukup-cukuplah. Tidak. Tan Sri Syaril, dia tak akan percaya dengan Tan Sri Muhyiddin. Sebab dia lama dalam politik Johor. Datuk Khalid Nordin tidak akan percaya dengan Tan Sri Muhyiddin. Tapi Datuk Hasni pula dia yakin dengan Hishamuddin. Ini apa hal? Kerana Hishamuddin berada dalam kabinet, menjadi menteri luar. Kerana dia diwawarkan calon timbalan Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Aku akan bernaung. Zaman itu sudah over. Saudara jangan lupa, gelombang kedua, gelombang ketiga yang dibangkitkan oleh Parti Keadilan ni bukan main-main. Bukan main-main. Saya melihat ni, saya kata astagfirullahalazim. Bila saya dengar apa yang Anwar cakap tadi dengan Majlis Presiden, saya terbayang waktu saat beliau memeta kebangkitan KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Maka berlakulah perpecahan yang begitu hebat dalam UMNO. Dan akhirnya jangan lupa, Tun Dr. Mahathir pun pada tahun 2000 letak jawatan. Dan apabila jawatan itu diambil alih oleh Pak Lah, the Mr. Clean Man, rakyat memberi balik sokongan yang paling besar. Hanya era Pak Lah, waktu Pak Lah jadi Perdana Menteri yang pertama kali. Ya, saudara, 204 punya pilihan raya, UMNO, Barisan Nasional, menang besar. Menang besar. Parti Keadilan cuma menang satu kursi saja, iaitu di Batang Pauh, kawan. Kerana rakyat sudah ada harapan baru. Tapi sekarang hari ini, harapan rakyat dikecewakan. Rakyat sedang berendam dengan air mata. Dan akhirnya sekarang ni, mereka melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada rakyat, say whatever want to say. Dan saya teringat
Saya teringat saudara, waktu Soekarno mula memimpin Indonesia, maka beliau diacukan dengan kepelbagaian gambar dia bersama dengan pelacur. Heboh satu Indonesia. Ini cerita benar. Sekejap ya. Gerakan komunis yang dipacu oleh Subandrio dan Aidit di Indonesia waktu itu menebarkan, mengatakan Soekarno ni kaki perempuan. Pergi ke Jepun, pergi masuk Gaisha, pergi sana, pergi sini. Tidak lain, tidak bukan melampaskan nafsu. Gambar Soekarno dengan wanita dicipta banyak tembakan. Kita apa Soekarno buat? Dia berdiri di Tugu Monas. Dia jemput semua rakyat Indonesia berhadapan tu. Dia kata, benar. Saya dituduh kaki perempuan. Tapi sekurang-kurangnya, rakyat Indonesia perlu bangga punya pemimpin yang jantan. Saudara. Tak kedu semua orang. Apakah saya ini kalau banci? Banci itu masa pondan. Apakah Indonesia mau presidennya seorang yang banci, yang bukan lelaki hebat? Akhirnya apa jadi? Ini keadaan saya kalau kita nak bermain dengan isu. Sekarang ni, apa bezanya? Apa beza? Mereka boleh menerima Azman Ali. Isyamuddin boleh duduk sekongkol. Duduk semeja dengan Azman Ali. Anwar Musa boleh duduk sekali dengan Azman Ali. Datuk Takayuddin, tokoh daripada PAS, Sisa Agung Parti PAS, boleh bersama dengan Azman Ali. Tapi, no Anwar. No Anwar Ibrahim. What is this, brother? Rakyat melihat. Kalau kamu tak boleh terima Anwar Ibrahim, konon dengan alasan bahawa di luar tabinya sebab, charge Azman Ali. Bawa ke mahkamah. Ini kan saya bercerita benda ini, saya melihat bahawa sekarang ni kita menghadapi keadaan yang paling serius. Itu belum lagi Anwar Ibrahim menggerakkan. Kalau Anwar Ibrahim menggerakkan apa yang berlaku sekarang ini, perubahan dunia. Perubahan politik dunia. Tiba-tiba dia tonjolkan Nurul Izzah. Apa isu kita nak main? Hanya kerana dia sebagai seorang janda. Bahaya, brother. Okey, Saudara Hadi Yaakob saya setuju, no Anwar. Tapi kalau dia kata Nurul Izzah, di Amerika 250 juta rakyat dia yang memang mereka ini satu orang yang cukup rasis. Tak boleh menerima colored as a leader. Bukan hanya colored, malahan perempuan, wanita diangkat sebagai naib presiden, orang nombor 2 di Rumah Putih. Dan Kamala Harris datang keturunan daripada India. Saudara, jangan lupa ni. Di New Zealand, mereka boleh menerima. Dulu mereka adalah satu orang yang against. Rakyat New Zealand ni menentang wanita. New Zealand boleh menerima Perdana Menterinya daripada wanita. Begitu juga England. Sedangkan jangan lupa, bagaimana dengan Jerman? Menerima wanita sebagai Perdana Menterinya. Kalau Anwar tolak, dia kata, okey, Anwar Izzah, apa isu kita nak main? Oh, tak bolehlah wanita jadi imam. Kita negara Islam. Inilah masalah kita. Saudara. Sepatutnya kita kukuhkan perikatan kita dulu. Kepaduan. Apa yang dibawa oleh Datuk Zahid Hamidi, selepas dia jadi presiden, dia cuba menyantunkan, menyatukan semua. Yang bermasalah, yang menentang dia. Okey. Saya pernah bertanya dengan dia. You nak lantik Khairin apa? Tak apa. Kita penyatuan. Bila kita dah bersatu dalam UMNO, kita tunjukkan kesepakatan kita, kita bersama dengan PAS. Maka kita wujudlah perpaduan antara kita UMNO dengan PAS. Itulah merupakan kekuatan bangsa kita untuk merampas semula agar tunggak kuasa di Putrajaya itu milik kita. Saya tak penting. Lepas itu nak tolak, dia tolaklah. Sebab itu dia mengatakan bahawa dia cuma jadi presiden. Saya lebih setuju, dia kata. Biarlah saya pegang jadi presiden UMNO untuk 2 penggal. Kerana dalam tempoh 2 penggal itu nak memperbaiki. Tapi bagi mereka yang tak sabar, orang macam Anwar Musa tak sabar, takut kehilangan. Kalau parti lain yang memerintah, maka dia pun hanyut. Dan dia pasti akan hanyut. Saya tengok sekarang ni, keadaan sekarang ni. Hari ini PKR ada 117. Saudara jangan main-main. Ombak tsunami yang akan diciptakan oleh Parti Keadilan ini bukan ombak main-main. Johor akan tenggelam. Kalau kita masih lagi menolak muafakat nasional,
disepakati. Kalau ada muafakat nasional, adalah benteng ketahanan kita. Saudara Ismaili, saudara kena ingat, Hishamuddin H2O yang ditonjolkan sebagai calon presiden, dia amat akrab, rapat dengan Azmin Ali. Saya tak mau cerita latar belakang itu, lain daripada itu. Saya tak mau cerita. Walaupun macam-macam orang kata, itu bagi saya ini peribadi, saya tak mau. Saudara Ahmad Muhammad, PKR, UMNO PAS. Sekarang ni keadaan, saya nampak, dah jadi terbalik. Kita dah kuat. UMNO dah padu. Saudara Mak Zahdi, ombak rindu. Kita bukan lagi ombak rindu ni. Ini satu rempuan ombak. Ono Musa punca segat. Saya nampak begitu. Kalau dia tadi, Presiden dah tak lantik dia sebagai Siswa Agung Barisan Nasional, dia diam. Terus konsentrate jaga bahagian di Ketereh. Tak ada masalah. Saya cakap terus terang. Tapi tak puas hati. Kerana dia tak puas hati, kerana tidak lagi mampu mempunyai jalinan untuk mempengaruhi UMNO, untuk UMNO bersama dengan PBM. Anwar mau menjadi duta terhebat antara UMNO dengan Parti Peribumi Bersatu. Akar umbi menolak. Saudara Halid Maran, ombak PKR dalam senyap. Saya kata bukan dalam senyap, macam tsunami. Tsunami di Indonesia tu yang berlaku di Aceh tu, siapa pun tak tahu. Senyap. Slow je, sekali habis. Anwar Musa merasakan bila tak jadi Siswa Agung Barisan Nasional, konon-kononnya melemahkan diri dia dan dia tak ada lagi bargaining power. Kalau dia dalam jadi Siswa Agung, dia jadi Siswa Barisan Nasional, dia boleh mempengaruhi Majlis Tinggi dan sebagainya supaya janganlah kita bermusuh terus dengan PBM. Sedangkan akar umbi tak terima. Nak tolak yang itu. Marah sangat-sangat sekarang ni. Dan dia lebih redha untuk dilihat sebagai jurubicara pada parti PBM. Kenapa? Nak menjaga kedudukan. Nak menjaga kedudukan. Dalam keadaan begini, yang jadi galang gantinya adalah Parti UMNO. Yang cuba dibina balik. Saudara, jangan lupa, lepas saja 9 Mei 2018, banyak pimpinan-pimpinan UMNO tu malu nak pakai baju UMNO. Malu. Nak pakai baju Barisan Nasional ni, tobatlah home, tak berani duduk Jalan Tengku Abdul Rahman. Ini fakta. Malahan saya jumpa dengan beberapa orang pemimpin UMNO yang bergelar ketua bahagian, yang menyeru aja. Bila saya pakai baju Barisan Nasional, saya pakai. Saya pergi di restoran kari kepala ikan di Jalan Tengku Abdul Rahman, restoran Kudu. Ada 3-4 orang nama saya. Tok, oh hebat dah pakai Barisan Nasional. Dia kata, parti kita kena sayang lah. You sayang lah ya. Dia rasa malu. Tapi bila disantun, dijaga oleh Presiden UMNO, Datuk Zahid, bagai nak rak. Bila menampakkan tanda-tanda, sudah, Tok Mat calon terbaik. H2O calon terbaik. Khairi calon terbaik. Zahid Hamidi tak boleh pakai. Kenapa Zahid Hamidi? Sebab Zahid Hamidi ada 87 tuduhan. Kena siasat lah. Dia kena 87 tuduhan. Tu kerana apa? Kerana apa? 87 tu bukan semua 87 kali salah. Siasat. Kerana masalahnya adalah Yayasan Akal Budi. Oh tidak, itu dimain naratifnya. Salah Zahid Hamidi, salah Zahid Hamidi, korup. Dan akhirnya, kerana dia dibicarakan. Kenapa dia dibicarakan? Kerana dia tak mahu mengizinkan UMNO tunduk, mengemis, melutut pada Parti Peribumi Bersatu. Yang waktu itu dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. Ini fakta. Tak percaya, tanya dengan dia. Dia pun dah keluarkanlah dalam media sosial. Puncanya, dia lebih rela lah untuk dia berhadapan dengan mahkamah. Tak apalah. Sebab itu dulu saya selalu katakan, bagi seorang pejuang, penjara itu sekadar rumah rehat. Tali gantung itu hanyalah buaian indah untuk menuju ke jannah. Itu pegangan dia. Tapi masalah sekarang ni, dia dimaki hamun. Bagi saya, carry on. Carry on. Silakan. Dan saya yakinlah cakap saya. Kalaulah duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong bersetuju
Parlimen bersidang. Confirm Tan Sri Muhyiddin akan tersungkur. Sekarang ni dah 117. Ni Sarawak belum make a move. Saya dipahamkan Sarawak juga bila ni apa ini timbalan Ketua Menteri Sarawak membuat kenyataan. Bila dia buat kenyataan begitu, apa maknanya mereka juga sudah menentang keputusan ni Putrajaya. Bila menentang begitu, lambai Anwar, mereka Sarawak juga bersama dengan dia. Daripada 117 naik 130. Sebab itu dia kata dia yakin yang kita ni tak sedar diri. Ini apa hal? Masih lagi berangan-angan. Mimpi indah, aku calon Perdana Menteri. Aku calon Timbalan Menteri. Sekarang ni kekalkan Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, aku duduk sebagai timbalan. Tak lama lepas itu aku lawan Tan Sri Muhyiddin. Dia pun lemah. Dia pun sakit. Kamu menyimpan cita-cita politik kamu. You are the bloody dirty-minded people. Tidak memikirkan soal parti. Kalau kamu memikirkan soal parti, parti come first. Sebab itu saya ambil dia kata, jangan seranglah saya, tak apa. Tapi jangan sama sekali menghancurkan UMNO. Sedih saya baca kenyataan itu. Sebab itu saya kata, apa hal ni? Dan sebab itu semalam saya bercakap terus terang. Kalau ini keadaannya, Noraini berhentilah jadi ketua wanita. Sebab dia nak minta tuntut wanita itu, wanita ini. Akhirnya Datuk Zahid Hamidi bawa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Bawa usul jawatan ketua wanita itu setanding dengan timbalan presiden. Ada ucap terima kasih? Tak ada. Di luar, tak boleh lah presiden ni. Presiden beginilah, presiden begini. Ya. Kalau begitu, tak Datuk Nurhaliza. Datuk Nurhaliza jadi ketua wanita berganding dengan, saya lebih suka dengan Zaidah Zarek. Kerana dia muda lagi, biar dia sebagai naib ketua. Kita tengok pergerakan wanita macam mana. Orang tanya saya, bagaimana dengan ini? Putri tak apa. Ada ramai pimpinan. Antaranya Nazariah. Datin Nazariah tu okey. Perhimpunan Agung UMNO itu dia ucap juga. Apa salahnya? Itu jadikan sebagai college, sebagai universiti untuk mendidik putri-putri kita dalam dunia politik. Why not? Sebab ada putri, ada wanita pun tak boleh pakai. Bukan nak bela presiden. Kalau dia nak bela presiden, dia beranilah menentang. Macam mana Rafidah Aziz dalam kabinet, tak bercakap pun. Saya sebab itu saya kata, tak boleh. Minta maaf. Minta maaf lah. Orang Johor nak marah, saya marah lah. Tapi, setelah kena ingat, kita jangan membanggakan dia. Kini Johor ni, Johor UMNO ni. Saudara jangan lupa, 2018 tumbang. Tanpa muafakat nasional, hari ini, di Johor, dipimpin oleh Parti Keadilan. Cara dia tolak dia duduk aja dulu tu. Apa ini dapat PBM. Ini realiti. Jangan kita merasa besar diri, kita boleh menang. Belum pasti. Dalam kita bersama dengan muafakat nasional pun, belum tahu lagi kita mampu untuk menahan terjahan ombak tsunami yang diwujudkan oleh Parti Keadilan. Mereka dalam diam. Saya tiap-tiap malam sampai 3 pagi, 4 pagi, saya baca satu persatu. Kenyataan Iswardi, kenyataan anak muda, kenyataan yang dibuat daripada pakar strategik beliau. Mereka sendirian sekarang ni. Yang kita merasakan, orang Melayu sekarang ni, dia rasa takut. Kalau ada Anwar Ibrahim, DAP. Apa kata kalau dia tiba umumkan? No. Parti Keadilan adalah sendiri. Tak terperangkap kita. Ini adalah segala kemungkinan. Politik adalah sesuatu yang berkemungkinan. Everything is possible. Sebab politik is the art of deceiving. Kekhawatiran saya dia akan tonjolkan puteri reformasi. Dan pimpinan yang ada dalam PN, kerajaan PN sekarang ni, bukanlah ada wibawa. Kalau ada wibawa, tak adalah negara berada kelang kabut sekarang. Saya mengharap better fikir, put a full stop. Isu nak jatuhkan Zahid, suruh Zahid berundung dan apa semua, put a full stop. Let face the generation first. Dia akan berhadapan dengan mahkamah. Let him settle his case. Kenapa kita nak buang dia sebelum dia didapati bersalah? Bukan saya mempertahankan dia, tidak. Saya kata, ini aliran politik yang dah songsang ni. Dia orang dapat Faizal Yusof, mereka dapat dedak. Soal dedak itu antara anda, tapi kenapa jangan khianati? Sebab itu saya katakan, ini antara maruah ahli UMNO dengan air mata rakyat.
Rakyat sedang menangis sekarang ni. Rakyat berendam air mata. Jiwa mereka, hati mereka dijeruk saban hari. Permintaan mereka langsung tidak dilayan. Mereka terabai begitu. Mereka tidak disantuni. Apa yang ada dalam pimpinan UMNO yang sekarang ni berada di anjung kuasa, mereka cuma fikirkan diri mereka. Tak dengar lagi saat ini. Saya tak dengar lagi pimpinan menteri-menteri UMNO membuat kenyataan selain daripada Samsul Nasarah. Datuk Samsul Nasarah, yes. Dia kata, okey, tenaga nasional. Itu di bawah kementerian dia. Maka dengan ini, kita mengumumkan bahawa bolehlah tangguh 6 bulan lagi. Yang lain macam mana? Menteri Luar. Apa hubungan kamu dengan negara-negara luar? Tak ada. Nahi, kabinahi. Itu kata Anwar Ibrahim. Nah, saudara kena ingat, menjatuhkan Datuk Seri Najib, menjatuhkan Zaid Amidi adalah tindakan paling hebat yang sedang dilakukan oleh Parti Pribumi Bersatu. Anda mau bersama dengan Parti Pribumi Bersatu, silakan. Dan saya dah bercakap sekarang. Sekarang ni ada 3.7 juta ahli UMNO. One of them is me. Dan saya tetap akan bersama dengan UMNO. Come what may. Dan kalau Anwar Ibrahim dengan kumpulannya apa, Iswadi dia kata lawan, tetap lawan. Kita kata silakan. Nah, bagi saya dalam keadaan sekarang ni, saya melihat apabila J. Mai Seng menyatakan, meminta supaya Putrajaya, supaya istana mengkaji semula supaya Sarawak ini tidak diteruskan perintah darurat ini, saya kata it is another dangerous game. Artinya mereka sudah bersama dengan Parti Keadilan. Menanti saja Parlimen bersidang. Kalau itu berlaku, maka semua menteri-menteri yang ada, jangan lupa anda semua pun penuh dengan najis korupsi. Jangan tunjuklah anda ini baik, anda ini alim, anda ini bersih. Tak bersih. Bersedialah. Sebab saya dengar tadi. Saya repeat balik. Dia kata bahawa pada dia, sebagaimana dia mengutarakan punca dia, balahan dia dengan Dr. Mahathir paling besar apabila kumpulan-kumpulan menteri ini menentang dia kerana dia membawa usul korupsi. Hanifah Sari, betul. Jadi, untuk itu saya harap untuk malam ini bersamalah kita berdoa agar apa yang sedang diusahakan oleh Datuk Zaid Amidi menyantun semua kita, padukan ikatan dalam UMNO. Kerana tanpa kesepaduan ini, kita berhadapan dengan ombak tsunami yang akan menghempas, membalun bahtera Muafakat Nasional. Saya khawatir tiang Seri Muafakat Nasional akan patah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok.